Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid tahun 5? Jadi hari ini cikgu akan mengadakan Flip Classroom, iaitu pembelajaran menggunakan video. Baik, kita teruskan dengan tajuk kita hari ini, iaitu tajuk yang kita akan belajar hari ini adalah tajuk tenaga. Okey. Kita pergi kepada objektif pembelajaran dia. Apa yang kita nak capai? Pertama, memerihalkan 4 hingga 9 sumber tenaga dengan betul. Yang kedua, menjelaskan dengan contoh 4 hingga 9 bentuk tenaga dengan betul melalui pemerhatian persekitaran. Okey, yang ketiga, menganalisis 3 hingga 5 perubahan tenaga yang berlaku di persekitaran atau aktiviti dan pada peralatan. Okey, ini adalah 3 objektif pembelajaran yang kita ingin capai. Baik, untuk kriteria kejayaan, murid-murid berjaya sekiranya pertama, mengenal pasti sumber tenaga. Okey. Yang kedua, mengelaskan bentuk tenaga dengan contoh yang betul. Dan yang ketiga, menulis perubahan bentuk tenaga yang berlaku dalam aktiviti dan peralatan dengan betul. So, 3 kriteria kejayaan ini murid perlu capai pada pembelajaran kali ini. Okey, kita pergi kepada tajuk kita. Apa yang dimaksudkan dengan tenaga? Tenaga bermaksud kebolehan untuk melakukan sesuatu kerja. Kerja yang kita lakukan memerlukan tenaga. Tiada tenaga, maka tiadalah kerja yang boleh dilakukan. Itu dimaksudkan dengan tenaga. Dalam dunia kita ni ada banyak bentuk tenaga. Okey, kita pergi yang pertama, dari mana asalnya tenaga ini pula? Okey, adakah tenaga ini wujud dengan tiba-tiba, atau tenaga ini datang dengan daripada sesuatu? Okey, itu yang kita namakan sebagai sumber tenaga. Okey, tajuk besarnya adalah sumber tenaga. Bermaksud dari mana asalnya tenaga tersebut. Ada banyak sumber-sumber tenaga. Okey. Yang pertama, angin. Sumber tenaga pertama adalah angin. Angin membekalkan tenaga untuk menggerakkan kapal layar dan juga bilah pada kincir angin. Okey, ini adalah kincir angin. So, yang menggerakkan kincir angin ini adalah angin lah. Alright. Yang kedua adalah matahari. Matahari juga adalah sumber tenaga. Matahari membekalkan tenaga cahaya dan haba untuk supaya kita dapat melihat dan berasa panas. Okey, itu adalah sumber tenaga matahari. Yang ketiga adalah air. Air yang mengalir dalam empangan dapat menggerakkan turbin dan seterusnya menjana tenaga elektrik. Okey, turbin itu adalah dalam bentuk kipas. Okey, dalam bentuk kipas. So, air tadi menolak kipas tersebut menyebabkan tenaga elektrik dapat dihasilkan. Itu yang dimaksudkan dengan peranan sumber air tadi. Okey, seterusnya ombak. Ombak juga merupakan sumber tenaga. Okay. Ombak boleh membekalkan tenaga untuk menggerakkan turbin di dalam laut. Okey, kalau tak ada air, lebih kepada empangan, ombak ialah tidak di kawasan laut. Okey, so turbin tadi akan letakkan di kawasan laut untuk menggerakkan turbin tadi, juga untuk menjana elektrik. Jadi adik murid-murid faham tak sekarang ni? Sumber tenaga ni untuk menjana tenaga lain. Okey, sebagai contoh tadi, air untuk menjana tenaga elektrik. Okey, angin juga sama untuk menjana tenaga elektrik. Begitu juga dengan matahari. Okey, ini adalah 4 contoh. Teruskan, contoh yang kelima. Bahan api fosil. Bahan api fosil adalah contoh tenaga yang kelima, sumber tenaga yang kelima. Okey, bahan api fosil terbahagi kepada 3, iaitu petroleum, gas asli dan arang batu. Okey, 3 bentuk bahan api fosil. Bila sebut bahan api fosil, kena ingat ada 3 bentuk: petroleum, gas asli dan arang batu. Sama juga, ketiga-tiga bentuk ini adalah untuk menjana tenaga elektrik. Mereka dibakar, sehingga akan hasilkan tenaga elektrik. Seperti mana contoh di Malaysia, arang batu digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Lampu, kipas yang terpasang di rumah kita itu adalah hasil daripada pembakaran arang batu. Okey, itu dimaksudkan dengan bahan api fosil. Okey, next ialah seterusnya nuklear. Nuklear juga merupakan sumber tenaga. Okey, di Malaysia tidak menggunakan nuklear, di negara luar menggunakan nuklear untuk menjana tenaga elektrik. Okey, seterusnya biojisim. Biojisim merupakan bahan organik daripada tumbuhan dan haiwan untuk mengekalkan tenaga apabila dibakar. Tinja haiwan, sampah sarang yang organik, okey, dan kayu api itu adalah contoh biojisim. Okey, tinja haiwan tadi akan dibakar, seterusnya boleh menghasilkan tenaga. Okey, dan seterusnya makanan. Makanan juga adalah sumber tenaga. Okey,
Itu memang secara logik kita boleh faham. Makanan daripada tumbuhan dan haiwan akan membekalkan tenaga kepada manusia dan haiwan. Kita akan kekurangan tenaga, kita dapat tenaga sekiranya kita tidak makan. Okey. Dan yang terakhir adalah bateri. Okey, bateri merupakan sumber tenaga yang dihasilkan oleh manusia untuk membekalkan tenaga elektrik. Sangat penting kan bateri ini? Okey. Untuk diletakkan dalam peralatan-peralatan elektrik untuk menghasilkan tenaga elektrik. So ini adalah 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sumber tenaga yang murid-murid kena faham. Okey. Baik, sekarang dalam buku nota boleh tak murid-murid senaraikan kembali 9 sumber tenaga tadi. Okey, dalam buku nota boleh tak murid senaraikan 9 sumber tenaga tadi. Cikgu dah bagi contoh angin. Cikgu senaraikan lagi 8 contoh sumber tenaga. Baiklah, kita teruskan dengan tajuk seterusnya iaitu bentuk tenaga. Apa itu bentuk tenaga? Bentuk tenaga terhasil daripada sumber-sumber tenaga yang kita senaraikan tadi. Okay, daripada sumber tenaga tadi terhasillah beberapa bentuk-bentuk tenaga yang perlu murid-murid faham dan ingat. Okay, apa itu bentuk tenaga yang pertama? Tenaga suria. Tenaga suria ialah terhasil daripada matahari. Okay, dia memberikan haba kepada kita dan juga menghasilkan sumber elektrik. Okay, tenaga suria biasanya akan melibatkan panel suria ini. Jika murid pernah lihat di atas bumbung rumah adanya panel seperti ini, itu sebenarnya adalah panel suria untuk menyerap tenaga suria. Okey, seterusnya tenaga haba. Apa itu tenaga haba? Tenaga haba ialah tenaga yang terhasil yang memberikan kita kepanasan. Okey, jika murid menggosok kedua-dua belah tangan, berasa panas tak? Kira merasa panas itu menunjukkan bahawa tenaga haba telah terhasil. Tenaga yang memberikan kepanasan kita namakan sebagai tenaga haba. Apa saja objek yang memberikan kepanasan kita namakan ini tenaga haba. Okey, seterusnya tenaga nuklear. Tenaga nuklear ialah terhasil daripada bahan nuklear. Okey, antara bahan nuklear ialah seperti batu uranium. Ini adalah batu uranium yang menghasilkan tenaga nuklear apabila diproses. Okey. Baik, seterusnya tenaga elektrik. Okey, tenaga elektrik pula tenaga yang mengalir dalam litar untuk menggerakkan atau membolehkan alat-alat elektrik berfungsi. Okay, dengan adanya tenaga elektrik, maka barulah alat elektrik tadi boleh berfungsi. Televisyen, kereta mainan dan sebagainya. Okey, seterusnya tenaga kimia. Tenaga kimia ialah tenaga yang disimpan dalam makanan, bahan api fosil, biogesim dan juga bateri. So, bahan-bahan ini akan menghasilkan tenaga kimia. Okey. Sebelum menghasilkan tenaga elektrik, sebagai contoh bateri. Bateri diletakkan dalam kereta mainan. So, tenaga yang pertama dihasilkan adalah tenaga kimia. Barulah dia berubah kepada tenaga elektrik. Itu kita akan tengok selepas ini perubahan tenaga. Seterusnya, bentuk tenaga seterusnya adalah tenaga cahaya. Tenaga cahaya adalah untuk menerangi kawasan yang gelap. Tenaga cahaya juga boleh didapati daripada tenaga elektrik, tenaga suria dan tenaga kimia. Tenaga cahaya adalah tenaga yang boleh menerangi. Seterusnya tenaga kinetik. Tenaga kinetik ialah tenaga yang terhasil daripada objek yang bergerak. Apa saja objek yang bergerak, adanya tenaga kinetik. Sebagai contoh, kenderaan yang bergerak. Kenderaan yang bergerak, adanya tenaga kinetik. Seterusnya, tenaga keupayaan. Apa itu tenaga keupayaan? Tenaga yang di mana objek pada kedudukan yang tinggi. Sebagai contoh, air terjun. Air yang turun daripada atas tu memerlukan tenaga keupayaan. Okey, sebagai contoh, menuruni gelongsor, adanya tenaga keupayaan. Ataupun objek diregang atau dimampatkan, sebagai contoh spring ataupun lastik ni. Tarik lastik ini memerlukan tenaga keupayaan. Dan yang terakhir adalah tenaga bunyi. Tenaga bunyi adalah tenaga yang dihasilkan oleh objek yang bergetar. Sini kita mengetuk sesuatu objek, kita akan mendengar suatu bunyi. Bermaksud objek tadi bergetar. Itu yang menghasilkan tenaga bunyi. Sebagai contoh lain, gitar. Kita petik gitar, tali gitar tadi bergetar. Sebab itu menghasilkan tenaga bunyi. Okey, ini adalah bentuk-bentuk tenaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 bentuk tenaga. Ada 9 sumber tenaga. Okey, so murid kena banding bezakan apa itu sumber tenaga dan apa itu bentuk tenaga. Okey, kita pergi pada aktiviti sedikit, iaitu mengelas bentuk-bentuk tenaga. Boleh tak murid-murid buat peta seperti ini? Cuba murid-murid kelaskan. Okey, namakan dulu tenaga yang 9 tadi. Tenaga suria sebagai contoh, cikgu dah bagi kat sini tenaga suria.
Namakan lagi 8. Okey, lagi 8 tenaga suria dan contoh. Okey, contoh alat atau aktiviti yang menghasilkan tenaga suria, yang melibatkan tenaga-tenaga yang lain. Okey, tenaga-tenaga ni. Bagi contoh tenaga suria, contoh dia adalah panel suria. Yang kedua adalah kalkulator. Dan yang ketiga lampu jalan. Okey, sekurang-kurangnya dapat menerangkan 2 contoh, itu sudah bagus. Okey. Bolehkah cik murid-murid buat dalam buku nota masing-masing? Okey, kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, perubahan bentuk tenaga. Okey, tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sebagai contoh cikgu sebut tadi, bateri yang dimasukkan dalam kereta mainan. So bateri itu akan menghasilkan tenaga kimia. Mana kimia tadi akan menghasilkan tenaga elektrik untuk menggerakkan litar dalam kereta mainan tersebut. Dan apabila kita on, hidupkan kereta mainan tersebut, kereta mainan itu akan bergerak. Terhasillah pula tenaga kinetik. Itu yang kita nak belajar ini, macam mana kita nak tuliskan perubahan tenaga ini. Ini adalah contoh perubahan tenaga yang pertama. Apabila buah kelapa jatuh ke tanah, perubahan tenaga yang terlibat ialah tenaga apa? Okey, yang pertama, daripada tempat tinggi, mestilah tenaga keupayaan. So tenaga keupayaan yang pertama, kemudian dia akan bergerak ke bawah. Buah tadi jatuh ke bawah dalam keadaan dia bergerak. Jadi tenaga kinetik. Okey, anak panah ini menunjukkan perubahan tenaga. So kena tulis anak panah ini. Tenaga kimia, tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik, dan last sekali akan bunyi dup, jatuh ke tanah, menghasilkan tenaga bunyi. So inilah adalah perubahan tenaganya. Tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik kepada tenaga bunyi. Okey, contoh yang kedua, panel suria. Okey, panel suria di rumah ini, okey, di atas bumbung rumah itu, apakah perubahan tenaga yang terhasil? Iaitu tenaga suria kepada tenaga elektrik. Okey, yang ketiga, apabila arang dibakar, okey, ini adalah sate, pembakaran sate. Okey, apa yang akan berlaku? Okey, pertama tenaga kimia, sebab ada arang bawah ini menghasilkan tenaga kimia, bertukar kepada tenaga haba. Sebab apa? Arang tadi dibakar, menghasilkan kepanasan. Okey, dan daripada tenaga haba tadi akan hasilkan api. Api tadi akan hasilkan tenaga cahaya. Hasil tenaga kimia kepada tenaga haba tambah tenaga cahaya. Kenapa tambah? Sebab kedua-dua tenaga ini terhasil dengan serentak. Dia tidak berubah. Okey, tambah bermaksud dua tenaga terhasil dalam satu masa. Okey, seterusnya yang keempat, perubahan berlaku untuk dalam peralatan. Okey, telefon bimbit dihidupkan. Okey, apa yang berlaku? Dalam telefon bimbit ada bateri. Bateri menghasilkan tenaga kimia. Bateri tadi dimasukkan dalam telefon bimbit dan on, dihidupkan, akan berubah kepada tenaga elektrik. Tenaga elektrik bila hidup, of course lah, lampu tadi pada skrin akan menyala. Terhasillah tenaga cahaya dan ada bunyi. Tambah tenaga bunyi. Dia tidak berubah kepada bunyi, tapi tambah sebab cahaya dan bunyi datang serentak. Ini dimasukkan dengan perubahan tenaga. Okey? Baik. Okey. Baik, kita lihat balik kriteria kejayaan kita. Okey, pertama, mengenal pasti sumber tenaga. Okey, sekiranya murid-murid dah buat ini, peta ini, senarai sumber tenaga tadi, maka kriteria kejayaan kita yang pertama telah berjaya. So ada 9 contoh sumber tenaga: angin, matahari, air, ombak, bahan fosil, nuklear, biogeosim, makanan dan bateri. Okey. Seterusnya, mengelas bentuk tenaga. Okey, ini adalah kriteria kejayaan kita yang kedua, mengelaskan bentuk tenaga dengan contoh yang betul. So sekiranya murid dapat menghasilkan seperti ini, tenaga haba, contoh pembakar roti, stereka, lilin, tenaga nuklear, sinar X, X-ray, senjata nuklear, tenaga elektrik, kereta mainan kawalan jauh, televisyen, radio, tenaga cahaya, lampu suluh, lilin, telefon bimbit, tenaga kimia, makanan, bateri, tenaga kinetik, kereta yang bergerak, bola yang bergolek, manusia yang berlari, tenaga keupayaan, air terjun, menarik lastik, menendang bola, tenaga bunyi, gitar, drum, menepuk tangan. Ini adalah contoh-contoh daripada bentuk-bentuk tenaga. Okey, sekiranya dapat menghasilkan ini, maka kita dah berjaya untuk kriteria kejayaan yang kedua. Dan terakhir, menulis perubahan bentuk tenaga yang berlaku dalam aktiviti dan peralatan dengan betul.
Baiklah, untuk mencapai kriteria kejap yang ketiga, murid-murid perlu melaksanakan tugasan ini. Okey, buat dalam buku latihan, cuba murid-murid tulis perubahan tenaga bagi 6 aktiviti dan peralatan yang dinyatakan di sini. Yang pertama, lilin yang menyala, televisyen, kipas siling, mentol yang menyala, alat pengiring rambut dan menuruni gelongsor. Okay, jadikan ini latihan kerja rumah murid-murid dan murid-murid akan hantar di link yang akan saya sediakan nanti. Okey, itu sahaja untuk kelas kita pada kali ini. Kita jumpa lagi di lain hari. Sekian, terima kasih.